أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارفع عنا هذا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuhasabah diri untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih bersyukur kepada Allah. Kita mengikuti jejak langkah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, pada pagi ini marilah sama-sama kita mendengar pengajaran ataupun wasiat yang telah disebut di dalam Quran dan juga yang telah disampaikan di dalam hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia akhir zaman ini, kaci bolehnya kita nak menjadi manusia yang lebih beruntung, bermakna di sisi Allah. Laba kita dunia dan juga di akhirat juga kita memperolehi ganjaran pahala daripada Allah. Jadi pada pagi ni kita cuba nak berapak diri, nak kecek. Kalau kita tengok di mana manusia ni semua pakat duk dakwa belaka kata dia cinta dan kasih kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duk bimbingnya, kalau kita duk bosannya, takut-takut kita ni dakwa kata kita ni turut sunnah, cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul. Apabila kita mati di hari kebangkitan, kita tak boleh gapo sekarang. Oleh kerana ketika kita duduk atas dunia ni, kita tak ambil dalil langsung, kita tak ambil kira. Orang panggil kata jalan tu banyak, tapi jalan yang lurus menuju ke syurga Allah ni adalah berpandu kepada Al-Quran dan juga sunnah. Sebut kata Quran ni daripada zaman Nabi diturunkan wahyu kepada Rasulullah sampai ke zaman kita ni, tidak ada mana-mana manusia yang bijak, tak kira lah nak wicai hak Amerika ke hak Angkrik ke, mari nak ubah walaupun satu ayat, dia tak kuasa nak ubah Quran. Quran dia jadi Quran tu sampai kepada hari kiamat. Ini ayat terkuasa Allah. Dan yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini beribu-ribu, beratus ribu pelajar-pelajar yang menghafal hadis dan jaga hadis, ngaji ilmu hadis, mustalah hadis. Sampai ke kalau di sana penceramah yang kecek, tidak ada sumber asas daripada hadis, orang tahu belaka kata dia bahau. Nah, tak usah kira lah orang awam, orang tak belajar ilmu hadis ni, tapi orang hadis dia tahu selalu dah kata. Orang hak ceramah kecek hadis royak gitu, royak gini ni, hak sungguhnya tidak ada daripada mana-mana hadis yang diriwayatkan daripada hadis Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Nasa'i
At-Tirmizi, Ibnu Majah, tak kira lah. Kalau orang ngaji ilmu hadis dia tahu selalu. Jadi kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, di pagi ni cuba kita nak berapak diri, nak kenal. Kita kaji sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita ni manusia pakat duk dakwa kata dia cinta kepada Rasulullah, kasih dan juga sayang kepada Rasulullah. Di sana di zaman Nabi itu ada juga orang yang kasih cinta kepada Nabi selain daripada orang Islam. Sedangkan Rasulullah Nabi ketika dia duduk di kota Mekah ni, kaum musyrikin Mekah, pembesar-pembesar Quraisy cinta dan kasih belaka kepada Nabi. Nah, sebut kata Muhammad fahuwal amin. Nah, bahkan kalau sebut kata Nabi Muhammad ni, dia adalah seorang yang beramanah dan juga seorang yang boleh dipercayai. Orang percaya belaka kepada Nabi. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada diberi tanggungjawab memikul menjadi seorang rasul untuk mengangkat rayatul Islam, pembesar Quraisy pakat saya belaka ke Nabi. Nah, orang musyrikin Mekah sebelum daripada Nabi diutuskan menjadi rasul ni saya belaka ke dia. Nah, sebut kata Nabi seorang yang boleh dipercayai. Nah, boleh hui belaka dia, orang yang tunai amanah. Tanya kata cinta kasih tak kepada Nabi, saya ke Nabi. Nah, tak beza dengan kita zaman hari ni. Nah, di sana mereka yang cinta kepada Nabi sampai pakai buat baju, tepek di baju. Nah, nak show kata kita ni kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak cukup sekadar tu. Nah, tak cukup sekadar kita ni menzahirkan kata kita ni cinta kepada Nabi, sedangkan kita tidak pernah memikul pekerjaan Nabi dan juga tanggungjawab Nabi seperti mana Nabi membawa rayatul Islam untuk nak mengangkat dari agama Allah ketika dia duduk di kota Mekah dan juga dia ziarah pergi ke kota Madinah. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, hancurnya dunia di hari ini oleh kerana telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang pakat duk sayang, duk kasih ke dia, kata dia orang boleh percaya, dia orang ada amanah, gelar dia seorang al-amin. Ketika Allah Taala utuskan Nabi Muhammad menjadi rasul, satu pekerjaan yang Nabi akan bawa dan sebar untuk mengangkat rayatul Islam dengan satu kalimah. Yang pertama Nabi royak di kota Mekah, Nabi kata ta'budullah wa la tusyrika bihi syai'a. Sebelum daripada Nabi nak ajar kita semaya, nak ajar kita puasa, nak ajar kita bak haji, nak ajar kita bak gatu bak gani, hak Nabi duk jual di kota Mekahnya, kalimah mula-mula pelajaran yang Nabi ajar orang musyrikin Mekah, suruh memperabdikan diri kepada Allah dan jangan kamu memperduakan Allah, iaitu syirik. Apabila Nabi sebut satu kalimah yang besar, maka berlakulah kucak, kacau, hancur kota Mekah. Nak ayat kata Muhammad seorang yang pendusta, nipu, buat mari ajaran baru untuk nak mempecah belah ke agama tok nenek kita dan kerabat-kerabat kita. Dah tak boleh percaya Muhammad. Tujuan apa? Tujuan taksir, nak turut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperabdikan diri kepada Allah. Nah, buku syirik ya. Nah, nak ayat kata bahawa ayat tu tak siwi syirik, berlakunya peristiwa peperangan, pentempuran. Nak ayat kata ada tentera, adik-beradik, adik duduk belah alik tentera musyrikin, abang duduk sebelah alik tentera Islam. Berlakunya peperangan di antara adik-beradik. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, Islam ni adalah satu pengorbanan yang besar. Siapa ke orang kalau dia nak turut Nabi, dia akan dizoling, dia akan kena amat tubik negeri, dia akan dimaki caci, dan dia akan dikata gitu, kata gini, dia akan dikata orang yang sesat. Turut Nabi dan untuk nak mengangkat agama Allah, tapi dia akan dizoling, dicicor, dimaki, beci ke orang. Sampai ke Nabi sendiri pun
tak boleh nak duduk juga di kota Mekah, kena hijrah pergi ke kota Madinah. Nak ayat kata Islam adalah satu pengorbanan untuk nak mengangkat agama Allah. Kalau di hari ini orang nak dakwa kata dia cinta kepada Rasulullah, sedekah dia tidak pernah memikul tanggungjawab seperti mana Nabi kerja Islam, patut nak rakyat kata kita kasih Nabi lagu mana? Kita nak teriak terguling, nak rakyat kata kita nak kata kita ni sayang kepada Nabi, sedekah kita tak ada beso hijau pasal nak kenal apa itu syirik. Nah, syirik adalah satu benda yang berluas-luasnya di tempat kita sampai hari ini. Syirik kalau orang kecek kata mudah ya syirik ni, tapi hakikat sebenarnya Nabi sendiri rakyat kata syirik ni satu benda yang halus, seperti dengan serumuk itai jalan atas batu itai di tengah malam. Nak rakyat kata tak nampak syirik ni. Nah, Syiah satu kelompok pelampau orang panggil telajuk. Nah, siapa ke dia besar Ali ni, siapa ke peringkat kata dia ni syirik dengan Allah. Nah, dia tak martabat Ali ni tinggi lebih pada Nabi. Siapa ukur dia serupa dengan Allah Ta'ala, martabat ilah. Kalau orang ngaji bab akidah Syiah ni, nak ayat kata Syiah Al-Ghulu ni, dia iktikad dia letak Ali bin Abi Talib seorang sahabat Nabi, martabat dia tinggi pada Nabi dan setara dengan Allah Ta'ala. Nak ayat kata seorang kelompok pelampau dan hak mengangkat seorang manusia yang martabat dia seperti martabat ilah, serupa dengan Allah. Ini nak ayat kata Syiah. Nah, ghulu. Apabila siapa di tahap tu, termasuk dari gurungnya yang syirik dengan Allah. Kita serupa juga. Nah, kadang-kadang kita turut agama, dah kita pipin satu-satu perkara kita terlampau, kadang-kadang membawa kepada kita syirik dengan Allah. Nah, sabit tu waliyazubillah min zalik. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, hak kita naknya mana-mana manusia nah, hak tidur leno, ada kerja, ada rumah, ada kereta, tak cukup bagi dia untuk dia hidup di atas dunia. Oleh kerana Nabi SAW bersama sahabat dia membawa agama Allah bukan mudah. Nah, Nabi bawa agama Islam ni dia bukan mudah. Kalaulah kita kaji nak wicai ataupun orang Angkrik, orang Amerika, orang British, tak kira lah. Dia kaji Islam ni sampai tak tidur tengah malam, dan dia ada satu perjumpaan Fok Tansiriyah Kristian dan juga Yahudi untuk memikirkan nak buat lagu mana Islam ni jauh daripada perlembagaan Al-Quran dan juga Sunnah. Nak menghancurkan orang Islam ni, buatlah lagu mana pun, jangan dia teliti dan juga mempelajari mengapa dan juga faham Quran dan juga hadis Nabi SAW. Serangnya demi serangnya, ujian demi ujian, dia hantar kepada negeri-negeri Islam untuk tak sewi orang Islam itu kembali kepada ajaran yang sahih, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Kalau kita tengok di zaman kita, di mana benda-benda khurafat, benda-benda LGBT, tak kira lah, benda-benda yang boleh orang panggil kata membawa kepada bala kepada kita akhir zaman ni, tapi di sana ada juga mereka yang timbul ke isu Islam, hanya orang panggil kata duk balah buku zikir ya, untuk nak melalaikan kita jauh daripada benda-benda yang lebih teruk lagi. Nah, suasana di negara ni, kalaulah di sana orang hak kerja Islam, fikir hak Islam, tidak tak jenera dia. Kalau orang tidak jenera tu, tak tahulah kata dia ni faham ke tak, kata Al-Quran dan juga Sunnah ni bukan hanya kalau kita dengar tu urung ngajak, dah setengah orang beli Quran tak dalam dinding, tak dalam mari. Dia bukan sekadar tu, dan juga kita bukan sekadar kata nak menjadi orang soleh, tak boleh. Nah, Nabi telah banding di antara orang alim dengan orang soleh ni seperti dengan malam bulan purnama. Nah, bulan tu seperti dengan orang alim, orang hak faham Islam, dan juga bitih hak alu kecil tu seperti orang yang suka buat ibadat sekarang ya. Nah, nak jadi orang soleh sekarang tak sih jadi orang musalleh, tak sih jadi orang murabbi. Sedekah Islam ditimbulkan di zaman Nabi ni, seorang sahabat ataupun seorang yang menjadi soleh dan juga musalleh.
Sabit tu kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kita nak faham Islam ni, nak faham belah mana? Kalau kita tak faham, kita tidak jenera. Tapi kalau kita faham, kita tak nera tidak. Oleh kerana suasana dan juga ujian yang Allah Ta'ala hantar khususnya di Cawak Nara ni. Nah, ramai orang panggil benda pelik-pelik, anak muda terbiak. Dah, di antara lelaki perempuan duduk patah, tidak ada pakaian, telanjang bogek. Nah, di dalam kedai kopi kalau dulu rokok seputung, orang yang boleh hidup asap ni 4-5 orang ya. Nah, tapi learning jenis baru wiper, jenis rokok Faifa, buri Faifa ni, sutai kedai pakak boleh hidup belaka. Cuba kita kaji tengok. Di sana mereka yang duduk mesyuarat untuk nak menghancurkan anak muda Islam. Tak sewi faham Quran oleh kerana orang dia faham Quran dengan hadis dia tak boleh. Nah, sampai itu kita tengok di dalam surah Luqman. Allah Taala nak uwi pengajaran kepada kita, turun ke wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama Luqman wasiat kepada anak dia, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Hei anakku, seorang bapa pemimpin di dalam rumah tangga, seorang lelaki yang pesan kepada anak dia, ya bunay la tusyrik billah. Sabit kata Islam, orang yang nak bawa Islam, nak kerja Islam seperti dengan Nabi, nak turut sunnah Nabi, dia kena renarung buku syirik. Tak sewi ada di dalam rumah dia, tak sewi ada di dalam kampung dia, tak sewi ada di dalam cangwak negeri dia. Buku syirik ni adalah buku besar sampai ke Allah Ta'ala kata, aku tidak apung kalau sekiranya mereka itu syirik dengan aku. Nah, kita buat setah madah ya. Tapi Allah Ta'ala apung belaka. Nah, buku dosa apa-apa pun kita minta Allah Ta'ala apa. Tapi syirik so Allah Ta'ala royak di dalam Quran dia, aku tak akan apung. Sabit itulah orang nak kerja Islam, orang nak jadi kekasih Nabi dan juga kekasih Allah, dia kena ngaji syirik dan juga dia kena renarung tak sewi orang buat syirik. Oleh kerana di dalam wasiat surah Luqman pun, wasiat yang pertama iaitu, hei anakku, mun jangan syirik dengan Allah. Tak sewi syirik. Nah, kadang-kadang kita ni biasa kata syirik ni satu benda yang kau ngaji tak apa, tapi dak. Oleh kerana perihnya di zaman Nabi, berlakunya pertempuran di antara kaum musyrikin Mekah daripada kasih cinta kepada Nabi, apabila Nabi tak sewi syirik, balah. Maki Nabi, cicir Nabi, kata Nabi seorang yang membawa agama sesat. Cuba kita yon mari di zaman kita lah ni. Mana-mana tok guru, mana-mana penceramah, mana-mana tokoh ahli ilmu, kalau dia kerja Nabi, dia akan dibenci oleh oleh majoriti ataupun manusia di tempat dia. Dia orang pakat tak turut lah ni. Orang turut dengan mulut ya lah ni. Tapi hakikat sebenarnya tak turut sunnah Nabi. Oleh kerana apa? Yang pertama, orang yang nak kerja tugas seperti mana Nabi bawa sampai ke cabut gigi-gigi perang, oleh kerana Nabi nak mengangkat agama Allah iaitu tak sewi syirik. Tak kira lah siapa pun. Nah, Nabi akan sampai ke agama dia sebelum daripada Nabi ajar semaya, Nabi ajar puasa. Nabi dicuci dulu umat dia dengan tak sewi syirik dengan Allah. Ni yang pertama. Yang kedua di dalam surah Luqman, Luqman wasiat kepada anak dia. Luqman kata, ya bunai aqimis salah. Nah, hei anakku, mu kena peduli dan juga jaga semaya. Kena renarung buku semaya ni. Kalau lah kita tengok pemimpin di zaman kita lah ni, kalau lah ada seorang tokoh pemimpin yang kalau dia boleh jadi nayuk kau, jadi tok nebel kau, jadi tok meneh kau, dia besar buku semaya, maka kita akan tengoklah satu negeri ataupun satu tempat yang akan berkembang di segi agama Allah, iaitu al-Islam. Kalau kita tengok pemimpin yang tidak biasa renarung buku ajar nak wi orang ni semaya, wi masjid ni penuh, wi ada kecekam di masjid, jauh kita dengan agama Allah, jauh kita dengan nak jadi kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah buku Luqman royak ke anak dia, ya bunai aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Selepas daripada mu peduli ke semaya, mu kena peduli kepada masyarakat.
Gapo dia? Mu kena seru, kena ajak orang buat baik. Wa'mur bil ma'ruf. Nah, kena giroyak kat orang benar baik. Wanha 'anil munkar, dan kamu kena tegah bagai hak tak juru, bagai yang boleh membawa kepada mungkar, bagai yang boleh membawa kepada syirik, bagai yang boleh membawa kepada khurafat, bagai boleh membawa kepada maksiat. Kena tegak. Allah Ta'ala royak di dalam Quran dia, apabila orang nak mula hijab Islam, wasbir ala ma asabak. Mungkin kena sabar dan juga mungkin kena bertenir di atas ujian yang akan ditimpa kamu. Orang kalau dia nak hijab Islam, dia akan diuji. Dia tak kenal belaka dengan mata masyarakat. Sebab itu dah di dalam surah Luqman, wasiat yang kedua dia wasiat kepada anak dia, kena dalis maya, kena suruh buat baik, kena tegah benda mungkar. Lepas Allah Ta'ala kata, wasbir ala ma asabak. Allah yang menjadi kita, Allah yang menjadi segala hamba, dia tahu dah kata kalau nak hijau orang buat baik, suruh orang buat baik, tegah orang buat benda jahat, dia kena sabar di atas ujian yang Allah Ta'ala nak uji dia. Inna dzalika min azmil umur. Sedekah Allah Ta'ala kata beginilah corak langkah jejak pekerja seperti mana rasul-rasul ataupun tugas-tugas Nabi yang aku hantar kepada para rasul dan juga Nabi untuk nak membawa agama aku, iaitu agama al-Islam. Nah, orang dia niat nak kerja Islam, Allah Ta'ala royak ada dalam ayat lain, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Seseorang yang Allah Ta'ala nak wi kebaikan, nak lantik dia untuk menjadi seorang yang mengangkat rayatul Islam, agama Allah, Allah Ta'ala wi dia faham agama, yufaqihu fid din. Nah, orang dah tak faham agama, dia jauh. Dia akan jadi seni, dan dia akan jadi tak kena mikir. Oleh kerana kaum muslimin hadirin pendengar yang dirahmati Allah, seorang pemimpin kalau kita dengar ceramah-ceramah seperti dengan baginda Nabi SAW, jejak kaki di kota Madinah, nak bina kerajaan yang gagah dan juga kukuh, iaitu kerajaan Islam. Dia pesan kepada anak rakyat dia di kota Madinah. Dia rakyat kata wasallul lail wan nasu niyam. Orang Islam, umat Nabi SAW, semua pekerjaan tu kena restu, kena diradai oleh Allah. Oleh kerana Nabi ajar kita kena peduli ke semaya. Allah Ta'ala ajar kita di dalam surah Luqman, peduli ke semaya. Lepas tu kena buat benda baik, seru orang buat baik, dan juga tegah orang buat jahat. Di dalam hadis Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ni orang panggil kata tanggungjawab selaku pemimpin. Kadang-kadang kita berasa kata kita ni bukan pemimpin. Nah, bukan seorang yang menjadi ada tamneng tok nebe tok meneh, tak kiralah nayuk. Tapi kita tak khabar kata kita adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Kita adalah seorang pemimpin yang akan dipersoalkan oleh Allah dengan segala amanah yang Allah Ta'ala wi kepada kita di atas dunia. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi di setiap perbuatan dan juga amanah yang dia beri kepada kita. Kalau molek-moleklah bagi kita, kalau jahat-jahatlah bagi kita. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah, Nabi jejak kaki di kota Madinah. Di dalam satu hadis Nabi kata, wasallul lail wan nasu niyam. Nah, suruh hajar kita peduli kepada semaya. Cuba kita tengok hancurnya dunia di hari ini. Orang tua belaka duduk di masjid, orang muda tak ada. Anak muda tak ada mari masjid. Nah, anak muda jauh dengan perlembagaan yang diturunkan kepada Nabi SAW. Anak muda tak faham Quran dan juga tak faham hadis. Kalau kita duk bosannya, dah cuba kita tengok anak muda di hari ini. Kalau kita tengok pengajian di dalam usus Islam, usuluddin, orang yang mendustakan hari kebangkitan iaitu orang kafir ya. Orang yang tidak percaya kata di sana ada hari yaumul hisab wal jaza. Nah, hari yang kita mati, kita akan dibangkitkan semula dan akan disoalkan kepada Allah untuk kita ni menentu syurga ke neraka. Orang kafir ya. Orang Islam tak dusta. Orang Islam daripada ngaji kecil lagi. Orang dalam kita duduk dalam rumah mak pak kita ajar dah. Dah rukun Islam. Tapi di hari ini duka citanya di sana pemuda-pemuda Islam, kalau rakyat kata hari kebangkitan, hari kiamat, tak faham dia. Hari gapo hari kiamat? Nah, hari kebangkitan, hari gapo? Hari kira dosa pala, tak reti dia. Nah, kita duk bosan takut,
daripada rukun Islam yang zahir, yang jelas, yang kita kena ajar anak-anak muda kita di hari ni. Tak sewi beza dengan orang kafir, tapi di hari ni orang muda ataupun anak muda Islam tak reti apa itu hari kebangkitan dan hari dihitung dosa pahala. Nah, kaum muslimin hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Sebab itulah marilah sama-sama kita mengkaji agama Allah dan kita nak jadi orang yang untung dunia dan juga untung di hari kebangkitan, iaitu hari kiamat. Allah Ta'ala kuasa. Nah, orang rakyat kata Allah Ta'ala saya tak? Kita saya. Allah Ta'ala saya semua kita. Nah, sebab itulah Allah Ta'ala ni Maha Pemurah dan juga Maha Pengasihan. Nah, sebab kita dengar satu ceramahnya, dia rakyat kata Allah Ta'ala ni kuasa kalau dia nak buat syurga saja, tak kena buat tak apa dengan aku. Nah, oleh kerana Allah Ta'ala ni cinta dan juga kasih lebih daripada seorang ibu yang kasih kepada anak. Nah, Allah Ta'ala arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Dan Allah Ta'ala cinta kasih kepada hamba dia lebih daripada seorang ibu yang kasih kepada anak dia. Allah Ta'ala kuasa nak jadi syurga dan juga tanpa neraka. Tapi Allah Ta'ala nak menguji kita oleh kerana di sana manusia yang berpaling dengan Al-Quran dan juga ajaran Islam. Di sana mereka yang kerah, degil, tak seturut Quran, bahkan lawan dengan ajaran Islam, kepentingan diri dia sendiri untuk mereka menentukan tempat mereka di dalam neraka. Waliyazubillah min zalik. Allah Ta'ala tak jang kita masuk neraka. Dan Allah Ta'ala nak kita masuk syurga belaka. Nah, sebab itu Allah Ta'ala ni keistimewaan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita niat nak buat baik, kita tak buat, Allah Ta'ala pahala. Kalau kita niat nak buat jahat tapi kita tak buat, Allah Ta'ala tak kira gapo. Untungnya orang Islam, buat satu boleh 7, dalam 7 pecah boleh 700. Dah buat sikit boleh banyak. Dah ada beberapa bulan kalau kita puasa sehari 2 tahun apa dosa. Dah kalau kita tolong orang, Allah Ta'ala perlepasan ataupun ujian kita di dalam lubang kubur. Allah Ta'ala semua kita jadi hamba Allah dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buat jahat, buat sah boleh sah. Dan Allah Ta'ala kira sah. Tapi buat baik, buat sah, berpecah banyak kebaikan yang kita akan boleh ganjar pahala daripada Allah. Dalil kata Allah Ta'ala kasih dan juga cinta kepada kita. Tapi buku sah ya kita kena bosan. Kita klik kepada tajuk kita, iaitu kita jangan syirik dengan Allah. Kita jangan jadi manusia yang ghulu, manusia pelampau, membawa kepada kelompok seperti mana Syiah yang dakwa kata dia ni agama Islam, tapi dia kasih sampai ke dia akak martabat Ali bin Abi Talib seperti martabat ilah. Dan sama ukuran dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita kena kaji dalam Islam. Kaum muslimin hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Kalaulah di hari ini kita susah nak cari seorang tokoh pemimpin untuk nak membangun ke Islam, nak orang Islam, orang muda pakat kenal masjid, kenal agama, kenal Quran, kenal hadis, kita tak lama lagi. Nah, di sana ada anak-anak muda, anak-anak kita di dalam rumah masih kecil. Nah, tak salah kalau kita ni di rumah kita doa kepada anak-anak kita, anak jiran kita, anak saudara kita, cucu saudara kita hak masih lagi duk belajar lah ni. Hey ya Allah, aku berdoa kepada kamu, jadikanlah seorang cucu aku, anak saudara aku, anak jiran aku, tak kira lah, faham agama, faham Quran, faham hadis, masa depan dia akan menjadi seorang pemimpin yang boleh bawa agama Allah dan juga boleh bawa orang-orang muda kenal Quran dan juga hadis Nabi. Nah, sebab tu kalau kita tengok nak cari tokoh hak pasang bawa Islam ni susah. Nah, payah nak cari dalam kampung. Di dalam Quran Allah Ta'ala katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, Allah Ta'ala pesan kepada kita selaku hamba, khususnya umat Nabi yang berpandu kepada Quran, mung kena satu padu, kena bergotong royong, kena pegang tangan, dia kena jadi ramai-ramai di atas dasar apa? Alal birri wat taqwa. Allah Ta'ala pesan kata, kalau kamu nak kata kamu bersatu padu, gagah, dah beripung, pegang tangan, gotong royong, tapi atas dasar apa? Alal birri wat taqwa, atas dasar kebaikan dan juga satu majlis ataupun satu himpunan yang boleh membawa kita ni dekat dengan Allah, iaitu takut pada Allah, takwa.
Nah, bukan kata ramah. Nah, mung tak ada duk pasal ramah-ramah ni. Nah, nak duk suku sama dengan orang. Tengok orang ni ramah belaka ni. Nah, orang gaul belaka ni. Kan mu boleh tak gaul. Nah, kalau atas dasar kebaikan dan juga atas dasar untuk nak menjadi manusia yang takut kepada Allah, betul kita dengan sunnah Nabi dan juga pesanan Allah di dalam Quran dia. Hak duk bimbingnya wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan kamu beripung satu padu pegang tangi beripung menjadi ramai atas dasar apa? Alal is, di atas satu dosa maksiat dan benar khurafat, benar syirik dan juga udwan. Satu perhimpunan yang boleh membawa kita ni menjadi seteru bagi Allah. Dah bercanggah berlawan dengan ajaran Allah. Dah berlawan dengan Quran dan juga sunnah. Kalau kita tengok di kampung-kampung di hari ni, kadang-kala buat satu upacara, buat satu perhimpunan tak kira dosa pahala. Pak kalau kita mari ambil Quran mari betul tak kena kita. Nah, oleh kerana Allah Taala royak pesan kepada kita ni, sayang kepada kita takut jereluh. Nah, takut kita tak kena. Allah Taala royak kita kita faham, sabit tu orang faham Quran dengan hadis ni senang dia. Nah, senang cerah hidup dia. Nah, oleh kerana kalau kita nak buat satu benda perhimpunan dah pegang tangan gotong royong, tak kira lah dalam rumah kita ke, dalam keluarga kita ke, dalam anak kampung kita ke, dalam negeri kita ke, kena majlis tu jauh daripada maksiat. Dah kena majlis tu kena jadi majlis yang comel, yang baik, yang boleh bawa kita ada dalam majlis tu we takut kepada Allah. Dah kalau majlis tu bawa kepada majlis yang menjadi seteru bagi Allah, waliyazubillah min zalik. Kalau majlis tu peripung untuk mengadakan satu upacara bawa kepada maksiat, waliyazubillah min zalik. Sebab tu saya biasa kecek, saya baca khutbah. Kalau di sana tempat-tempat yang Allah Taala beri ataupun turunkan bala oleh kerana maksiat berluas-luasnya, Allah Taala nak menyuci bumi dia, tak peliklah kalau tempat kita tidak ada manusia yang nak kerja agama Allah, dah tidur leno, tak biasa mikir, dah tak biasa nak tolong agama Allah. Pemimpin sendiri pun tak biasa nak bawa upacara hak biasa yang boleh mendekatkan kita dengan Allah. Tunggulah Allah Taala akan menguji dan juga mengantar bala dia. Kita ni majoriti manusia satu kampung yang duduk berhampiran dengan laut dan juga sungai. Nah, kalau dulu kita ziarah orang hak kena tsunami di Phuket, nah oleh kerana Allah Taala atas bala di situ nak cuci bumi yang penuh dengan maksiat. Dan kalau lah berlaku maksiat di tempat kita tak pelik. Nah, tak pelik Allah Taala nak akik air laut ni 2-3 meter untuk nak peracur kita ni kalau kita tak biasa mikir untuk nak menjadi orang murabbi dan juga musallih nak bawa kerja Nabi. Nah, sabit tu hak ni kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Terakhir, nah, kuliah subuh kita pada pagi ni. Sabit itulah marilah sama-sama kita mempelajari, mendekati, mendalami agama Allah melalui Quran dan juga sunnah. We faham kata agama balah mana. Nah, sabit tu saya naknya kadang-kadang kita ni berasa kata kalau kita seorang juru dah dan kita boleh semaya dah, anak-anak kita pun tak apa dah. Nah, anak demo belah lah. Nah, anak dia tepi rumah ikut yo lah, dia ni adirano. Nah, kita tak saduk pada dia. Tak leh. Dah tak leh sama sekali. Oleh kerana orang yang nak turut sunnah Nabi ni, dia kena ada sifat orang nak jadi beki ataupun sifat yang menjadi murabbi bagi ummah. Nah, kita kena beki di antara satu sama lain. Dan kita kena teguh di antara satu sama lain. Walaupun bagi tu bagi pahit, dan kita tengok kebijaksanaan kita yang Allah Taala wi kita guna, nak buat lagu mana sekurang-kurangnya kita lepas daripada soalan yang Allah Taala akan soal kita di hari kebangkitan nanti. Nah, kita duduk di atas dunia ni sementara Allah Taala nak jemput mati jumpa dengan dia ni, kita buatlah lagu mana pun we jadi seorang yang Allah Taala rayak di dalam Quran dia, wa may yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Apabila dia ngaji, dia belajar, dia dengar, dia faham, ulaikal ladzina hadahumullah. Orang yang dengar faham, lepas tu dia patibat, dia turut. Nah, orang ni lah orang yang sentiasa Allah Ta'ala wi hidayah kepada dia. Wa ulaikahum ulul albab. Dan orang balah ni lah orang yang Allah Ta'ala gelar dia orang yang bijak, orang yang cerdik dalam dia jalan di atas muka bumi Allah Ta'ala dan juga dia turut ajaran al-Islam iaitu Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Di hari ni nah jaya dah fuak sekularisme, fuak liberal.
Dari masa saya kecil dulu, daripada saya kecil dulu, saya dengar orang tua kata, ataupun saya dengar di dalam kedai kopi, di dalam kedai makan, dia kata orang kalau kecek bab kamuan, bab politik, dia tak boleh jadi ustaz. Dia tak boleh ambil pihak tak atas kepala dia. Kalau dia nak kecek bab politik atau kamuan, dia tak boleh jadi ustaz. Dia tak boleh ngajar orang. Dia kena masuk doi terung lalu dah bab kamuan. Tapi orang kalau nak kecek bab agama, nak ngajar orang di masjid ke di mana nak baca khutbah, dia tak boleh masuk kedai kopi, dia tak boleh campur aduk dengan orang main kamuan ataupun main politik. Pendengar yang dirahmati Allah, saya biasa pergi ngajar di Belawai, saya biasa kecek, tak kira lah saya pergi mana pun, saya narang bak ni nak rakyat kata, kita kena bila satu semula tempat kita ni. Kena bila satu semula, bukan kata kelik pak tu bila 5, 10 lalu dah. Oleh kerana di sana kelompok yang nak menghancurkan Islam, membahagikan di antara politik dan juga agama. Orang sekularisme, orang liberal ni, orang yang tak sewi orang Islam, peheh politik, peheh agama. Pendengar yang dirahmati Allah, nak wicai Amerika di dalam sebuah buku, saya baca, dan juga semua kalau orang pelajar luar negeri ni, kalau ada kitab buku dia dan banyak-banyak buku lagi, orang terkenal masyhur, sampai dia kaji Islam, terakhirnya dia masuk Islam. Buku dia kaji dia berjilid-jilid, berling-ling, dia karya buku dia mari di bumi Arab untuk dia kaji tentang sejarah kerajaan Islam yang pernah ditubuhkan oleh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaji sebab dia yang rap kata sebuah kerajaan yang gagah, sebuah kerajaan yang boleh melindungi agama mana-mana, yang tidak zalim sama sekali, iaitu kerajaan yang pernah ditubuhkan oleh seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang rap kata tak ada sampakah hari ni kerajaan yang peseng ade, yang gagah, yang comel nak lawan dengan kerajaan yang pernah ditubuhkan di kota Madinah, iaitu kerajaan Islam di zaman Nabi dan juga di zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia yang rap kata kerajaan yang gagah iaitu kerajaan Islam, tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana buku dia ketika sebelum daripada dia masuk Islam, dia seorang liberal, sekularisme. Kalaulah dia tahu kata orang Islam nak orang muda, nak orang ngaji agama, nak orang ngaji luar negeri, kalau dia klik untuk nak bina kerajaan, main politik, main kamuan, berasaskan kepada kerajaan Islam seperti mana hak Nabi ajar dia, susah lalu dah orang yang bukan Islam. Orang hak tak faham agama Islam ni berasa bimbang, berasa risau, takut timbulnya sebuah kerajaan yang gagah seperti mana kerajaan yang pernah ditubuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya rakyat kata, mana-mana orang kalau dia nak kerja Islam, dia kena pikul tanggungjawab, kena faham kata kamuan, politik dan juga agama seperti darah dengan daging, tidak boleh dipisahkan, tak boleh nak cerah dua ni. Oleh kerana Nabi sendiri seorang pemimpin, tokoh kerajaan yang gagah. Di dalam buku fuak-fuak nak wicai orang kafir siapa masuk Islam, nak ayat kata agama dan juga kamuan politik tidak boleh dipisahkan. Seperti darah dengan daging. Patut nak buat lagu mana orang ni becek di antara politik dengan agama. Sebab tu kita tengok jaya kelompok sekularisme ataupun liberal ni, siapa ke boleh menguasai fikiran orang, siapa di tempat kita pun orang kecek juga. Orang kata kalau nak main kamuan tak usah kecek agama. Jaya dia timbul ke di dalam satu fikrah, nak orang faham kata kamuan dengan politik ataupun kamuan dengan agama suku-suku. Ingatlah bahawasanya fikrah ataupun pemikiran pasal ini ditimbulkan oleh sebuah kelompok yang kita panggil dia liberal ataupun sekularisme. Kena ngaji lagi. Buat ni dia mesyuarat sama nak lagu mana wi. Orang ni orang panggil tergelincir dalam pahami yang dibawa oleh kerajaan Islam iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia nak buat lagu mana wi acuk Islam, wi orang tu tak faham bagi hak sengoti kata balah ni. Kita buatlah lagu mana pun wi anak muda, wi orang hak bahasa orang baik, tak kelik gi padu kepada orang yang jahat, tak kelik gi peduli kepada anak muda yang terbiar. Ikut mu
ikut aku. Ni asal usuh orang panggil kata ditimbul ke sebuah kelompok liberal untuk nak menghancurkan Islam. Ni hak kita bimbang dan kita bosan, kita takut. Dan kita khabar tak khabar kita rasa orang sungguh. Nah, kadang-kadang rumah tangga kita anak pehekut lain, pok pehekut lain, bini pehekut lain. Nah, pok masya-Allah semaya, nah, semaya disejik puasa. Kadang-kadang anak tak puasa. Nah, kadang-kadang anak tak semaya. Dia kadang-kadang bini duk jual aku nak ku 12 ku 1 tak kelik lagi. Nah, seorang tanggungjawab seorang isteri pemaisuri rumah ni, dia kalau turut perlembagaan Islam, dia ada ciri-ciri dia. Tapi lah ni dah. Jayanya liberal siapa ke boleh masuk di dalam rumah kita. Nah, sebab tu Ustaz Heng Dr. Ibrahim duk ngajar minggu lepas ni. Dia akid satu contoh, comel. Nah, comel. Dia ambil satu pepatah nak ayat kata seperti perahu hak duduk di dalam laut. Dan juga seperti manusia dan juga dunia. Mana kata perahu ni, selagi mana air tak masuk dalam perahu, selagi itulah dia selamat. Dia timbul semua, dia boleh pergi semua. Dan apabila air masuk dalam perahu, lipas dia akan sarak. Bukan dia akan tergelar masuk patak laut. Seperti juga dengan dunia. Dan dunia ni kalau dia masuk dengan kita tak khabar, nah, satu ajaran sesat ataupun ajaran liberal yang masuk di dalam rumah kita, kita tak ambil peduli, tak ambil padu, kita akan pergi turut seperti mana dia bawa kita pergi. Nah, sepengen saya rakyat saat ni kena bila satu semula sabit tu berkecek bak ni setuh lalulah dengan setengah orang panggil kata orang yang jaga pemperayuk dia nak buat lagu mana wifu ustaz ni tak boleh nak mari duduk sekali dengan dia di dalam satu-satu tempat kamu. Oleh kerana kalau ustaz tu bawa seperti mana kerajaan yang Nabi ajar kita, dia ketemu bagai rebo, dia ketemu bagai risuah, dia ketemu bagai hak peseng benda-benda yang boleh membawa kepada maksiat. Dia ketemu pasang bagi hak tak boleh buat. Nah, dia ketemu temu sampai ke dia tak boleh nak buat gapo. Sebab tu dah saya pakat kata, kalau boleh seorang pemimpin yang makan gaji saja tak makan muka lain. Jaya dah tempat tu. Nah, aku tengoklah satu orang panggil kata tempat yang boleh membawa agama Allah yang lebih mendekati Allah melalui Quran dan juga sunnah. Kalau boleh seorang pemimpin kalau dia jadi nayuk, dia jadi tak nebel, dia jadi tak meneh, sebuah kecekam yang hidup di masjid, celah kata negeri tu ataupun tempat tu akan bangun di segi Islam. Kalau boleh seorang tokoh pemimpin yang ada parti ataupun ada benda-benda yang boleh membawa kepada maksiat, mana kata jauh kita untuk nak kita gagah di dalam Islam. Kalau boleh seorang pemimpin, kalau upacara dia buat, orang panggil kata musabakah Quran, orang panggil akid manusia, panggil seorang mari ceramah untuk kenal agama Allah. Nah, buat satu upacara sistem untuk mendekati pemuda kepada agama Allah. Gagahlah negeri itu ataupun tempat tu. Marilah sama-sama kita di akhir pagi ni kita doa dan semoga Allah Taala hantar seorang pemimpin, seorang manusia yang boleh menerajui kita untuk kembali kita kepada Al-Quran dan juga sunnah. Walaupun kalau kita tengok di sini payah, seperti kita rakyat saat ni kita doa anak kita, cucu kita, anak saudara kita, jiran kita, hodok ngaji lah ni supaya dia menjadi seorang yang peduli kepada agama Allah seperti mana Nabi SAW bawa agama dia di zaman dia dan juga sahabat. Bertumpah darah mereka. Kita tak apa tangguh tu. Tapi itulah di hari ni, marilah sama-sama kita minta Allah Taala jaga anak-anak muda kita duduk di dalam lingkungan Islam. Dan jaga anak-anak muda kita tidak orang panggil jegeluh dengan satu-satu fikrah ataupun satu-satu ajaran yang boleh membawa kepada sesat dan juga menghancurkan agama Islam itu sendiri. Marilah sama-sama kita doa biar Allah Taala jemput kita seorang yang pikul tanggungjawab dan juga khidmat Nabi SAW, dan Allah Taala beri ganjaran pahala untuk kita masuk di dalam syurga dia. Allah Taala cuci kita sebelum daripada kita mati untuk kita jauh daripada neraka Allah Taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.